السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن أبي عبد الرحمن بن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فعلى من نبايعك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتسمعون وتطيعون، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, kata dia, kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada 7, 8 atau 9 orang. Sahabat cerita, satu hari ketika ada sekumpulan sahabat, dia kata tak pasti sama ada 7 atau 8 ataupun 9, 7 ke 8 ke 9 orang duk ada sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Ala tubayi'una Rasulullah?" Kepada 7 orang, 8, 9 orang ni Nabi kata, hamba tak maukah nak bai'ah dengan Nabi? Hamba tak maukah nak berjanji? Bai'ah ni makna dia janji setia, janji sehidup semati, janji senang sama senang, susah sama susah. Nabi tanya kepada sahabat yang 7, 8 atau 9 orang ni, Nabi kata, "Ala tubayi'una Rasulullah?" Tak maukah hangpa buat satu janji dengan aku ni Rasulullah? Kata Auf bin Malik, dia kata, "Wa kunna haditha ahdin bi bai'ah." Auf kata, kalau tak silap, berasa baru lagi kami bai'ah dengan Nabi. Rasa baru beberapa hari lepas saja kami ada dah buat bai'ah, buat janji dengan Nabi.
Pasal apa ni Nabi ulang lagi? Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, kami dah pun berbai'ah dengan Tuhan. Kami dah pun berjanji untuk susah sama susah, senang sama senang dengan Tuhan. Kami dah janji dah. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tubay'una Rasulullah. Nabi macam tak dengar kata-kata sahabat yang kata mereka dah bai'ah dengan Nabi. Nabi tanya lagi sekali. Nabi kata, ala tubay'una Rasulullah. Hampa tak maukah berjanji dengan aku? Aku ni Nabi, aku ni Rasulullah. Fabasatna aydiyana wa qulna qad bay'naka ya Rasulullah. Mereka kata dah Nabi ulang 2 kali. Mereka pun suruh tangan dekat Nabi. Tapi mereka kata juga, mereka kata, tapi kami dah pun berbai'ah sebelum ni dengan engkau ya Rasulullah. Fa'ala man nubayi'uk. Sahabat kata, nak janji apa lagi? Kami dah janji dah. Kalau nak suruh janji lagi, kalau ada lagi benda yang tak dijanjikan sebelum ni, tak apa. Tapi apa lagi yang nak disuruh kami janji? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budullaha wahdah. Aku mau hampa janji dengan aku bahawa hampa akan abdi diri hampa kepada Allah yang satu. Nabi kata, aku mau hampa semua janji lagi sekali di depan aku. Kata Tuhan kita Allah aja. Maknanya Allah itulah satu Tuhan kita. Dia kata apa, kita akan turut. Wala tusyriku bihi syai'an. Nabi kata, janji dengan aku yang hampa tak akan syirik dengan Allah satu benda pun. Wassalawatil khams. Nabi kata, janji dengan aku hampa akan semayang 5 waktu. Wa tasma'u wa tuti'u. Nabi kata, janji dengan aku yang hampa akan sentiasa dengar segala perintah Allah, segala perintah Nabi hampa akan dengar. Wa tuti'u, dan hampa akan taat. Wa asarra kalimatan khafiyah. Lepas tu Nabi cakap pelan. Nabi bercakap slow. Nabi kata, wala tas'alun nasa syai'an. Dan hampa janji dengan aku yang hampa tak akan jadi orang yang suka minta tolong kau. Nabi SAW minta sahabat-sahabat ni janji di depan dia. Yang pertama, bahawa mereka akan abdi diri kepada Allah. Abdi dimaksud dia kata apa? Tuhan kata apa, ya semua. Itu abdi, tak boleh lawan. Janji di depan Nabi bahawa mereka tidak akan syirik Allah dengan satu benda. Janji di depan Nabi yang semayang fardu 5 waktu tak akan tinggal. Janji di depan Nabi bahawa mereka akan dengar ayat Quran, mereka akan dengar apa juga yang Nabi kata, dan mereka akan taat. Lepas itu Nabi cakap belas. Nabi kata, wala tas'alun nasa syai'an. Hampa janji dengan aku, hampa tidak akan jadi orang yang suka meminta-minta. Hampa janji dengan aku, hampa tidak akan jadi orang yang suka mengharapkan belas kesian orang. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiduhu iyyahu. Auf bin Malik kata, aku tengok 7, 8, 9 orang ada depan Nabi, yang Nabi suruh berjanji, Nabi suruh berjanji, Nabi suruh berjanji 3 kali ni. Ke-7 mereka ni, ke-8 ke-9 mereka ni, selepas daripada tu, tongkat yang mereka duk bawa terlepas jatuh. Mereka tak akan minta orang lain tolong ambil bagi kat mereka. Mereka ambil sendiri. Pasal apa? Pasal mereka pegang janji dengan Nabi SAW. Nabi kata, hampa jangan suka duk minta tolong orang. Mereka praktikkan benda tu. Tongkat mereka jatuh pun, dia merangkak dia ambil. Dia tak suruh orang tolong ambil. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama, Nabi SAW dia sangat serius dengan Islam. Nabi serius. Bukti dia apa? Bukti dia Nabi dah pesan dah, dia pesan lagi.
Bukti dia apa? Bukti dia Nabi dia dah peringat dah, dia peringat lagi. Bukti dia apa? Bukti dia Nabi dia dah berjanji dah, dia berjanji lagi. Nabi serius dengan Islam. Ada di depan Nabi tu, Nabi kenal mereka. Nabi tahu mereka dah bayar, mereka dah janji tak setia dah dekat Nabi. Tapi Nabi tanya lagi, Nabi suruh mereka janji lagi sekali. Pasal apa? Tidak lain, tidak bukan kerana Nabi SAW dia serius dengan Islam. Dia dah pesan dah, dia tak lupa Nabi ni, tapi dia pesan lagi. Dia dah peringat dah, dia tak lupa, tapi dia peringat lagi. Nabi SAW dia sangat serius dengan Islam yang menjadi agama kita hari ini. Pengajaran yang kedua, Nabi SAW mahu kita semua. Berdasarkan kepada hadis ni, Nabi SAW dia mahu kita semua. Satu, jaga sembahyang. Salat kena jaga. Waktu susah, waktu senang, waktu lapang, waktu kalut, waktu apa pun sembahyang kena jaga. Tinggal sembahyang, di situlah bermulanya saat kejatuhan. Yang kedua, Nabi SAW mahu kita ni supaya dengar pesan Allah dalam Quran dan dengar pesan Nabi SAW di dalam hadisnya. Dan Nabi SAW mahu kita bukan dengar saja, tapi kita taat. Taat maksud dia apa? Kita cuba sedaya upaya amalkan apa yang kita dengar. Dan Nabi SAW pesan dekat kita semua, kita orang Islam ni Nabi pesan, seberapa boleh jangan bergantung ke orang. Seberapa boleh jangan untuk minta tolong ke orang. Seberapa boleh berdiri atas kaki sendiri. Pasal apa? Pasal umat yang sentiasa mengharap kepada belas kasihan orang tidak akan boleh maju. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh ambil daripada hadis itu ialah Nabi SAW dan alim ulama adalah nadir, adalah pemberi ingat kepada kita semua. Zaman Nabi hidup, Nabi adalah nadir, dia pemberi ingat kepada sahabat. Zaman hari ini orang alim, ulama adalah nadir yang memberi ingat kepada kita semua. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun سألكم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Itu yang kata apa dalam ayat ini. Orang-orang yang kafir, yang bangkit, yang ingkar dengan Tuhan mereka, azab jahannam. Itu yang kita senang saja. Atas dunia ni siapa pilih untuk jadi kafir? Atas dunia ni siapa pilih untuk bantah? Atas dunia ni siapa pilih untuk engkar? Aku bagi dekat mereka azab jahannam. Atas dunia tu hal baik. Pilih jalan mana hamba nak pilih. Sana aku siap satu pakej balasan. Siapa yang di atas dunia dia pilih untuk jadi orang-orang yang engkar, azab jahannam. Tuhan bagi dekat mereka azab jahannam wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat balik mereka besok ni. Idza ulqu fiha, apabila dilempar masuk ke dalamnya, ke dalam neraka jahannam itu, sami'u laha shahiqan wa hiya taqul.
Bila dilempar masuk aja di dalam neraka jahanam itu, hampa akan dengar bunyi suara neraka jahanam itu sangat mengerikan. Tuhan kata, belum azab dia lagi, dengar bunyi dia aja, syahiqan, bunyi yang sangat menakutkan. Wahiyat kafur, bunyi neraka menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghayb, hampir-hampir neraka itu pecah kerana marah dia kepada orang yang bantah Tuhan. Neraka marah kepada orang yang masih hidup atas dunia dia bantah Tuhan. Neraka marah ke dia. Marahnya neraka ni sampai nak pecah dia ni punya marah. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha, apabila dilempar masuk ke dalam neraka ni satu puak, satu kumpulan orang yang bantah, orang yang engkar ni, penjaga neraka tanya puak baru masuk ni, lempar masuk, penjaga neraka tanya dia, alam ya'tikum nadhir, masa hang hidup atas dunia dulu tak ada ke siapa-siapa main bagi peringatan dekat? Tuhan tanya balik. Tuhan suruh malaikat yang jaga neraka tanya orang yang dilempar ke dalam neraka, alam ya'tikum nadhir, hang atas dunia dulu hang duduk di mana? Hang duduk kampung Rawa. Hang atas dunia dulu hang duduk mana? Hang duduk kampung Dodoi. Hang atas dunia dulu hang duduk mana? Hang duduk Gelugong. Hang duduk di dunia dulu hang duduk tak mana? Awak tempat hangpa duduk dulu tak ada siapa akan main duduk baca ayat Quran, main duduk baca hadis dekat hangpa. Hang duduk di Gelugong tak ada seorang ustaz akan main di Gelugong tu bagi tahu dekat hangpa tentang Quran, tentang hadis. Hang duduk di kampung Dodoi dulu tak ada satu ustaz pun main menjadi nazir, menjadi pemberi peringatan kepada hangpa di kampung tu. Masa hang hidup di atas dunia dulu tak ada satu orang pernah main dekat hang bagi peringatan. Qalu bala qad ja'ana nadhir, kata Allah Subhanahu wa taala jawab puak-puak yang kena lempar ke neraka ni, bala, bahkan ada, qad ja'ana nadhir, ada main kepada kami pemberi ingat di kampung kami. Kalau tak silap saya ada di masjid, kuliah bulanan ada, kuliah mingguan ada main tu ada. Fakadzabna, cuma kami mendustakan dia. Kami tak mau percaya cakap dia. Kami tak mau pun pergi dengar dia. Memang dulu ada main, fakadzabna, kami yang menolak dia. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami masa tu kami kata mana ada Allah buat turun main apa-apa dekat kita semua. Tak ada ni ustaz-ustaz ni main pembohong aja. Ada tak ada tuan-tuan orang cakap begitu? Ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dah takdir elok ada rumah duduk tepi masjid tu, nampak masjid dia tak pergi. Tak berasa nak pergi. Orang habaq kat dia, sawah duk pergi ajak dia, fakadzabna. Hampa nak pergi, hampa kerja dalam kat dia. Dia tak berasa nak pergi. Kata pula, wa qulna ma nazzalallahu min syai'a, dia kata. Duk main cerita pasal syurga, neraka, duk cerita pasal dosa, pahala, duk cerita pasal kubur ada yang tu yang ni dan sebagainya. Nuh bangsa lain dah dimaju jauh dah pada kita duk bercakap pasal cerita kubur lagi. Sudahlah hampa, aku nak cari makan di dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, in antum illa fi dhalalin kabir, kami dulu kata kepada orang haduk mai bagi peringatan tu, hampa duduk di dalam sesat yang besar. Dia atas dunia dulu dia menganggap orang yang bercakap Quran, orang yang bercakap hadis, orang yang pergi dengar Quran dan hadis ni fi dhalalin kabir. Dia kata depa ni habislah duduk dalam sesat, mundurlah depa ni. Orang duk bercakap pasal nak naik ke bulan, mereka duk bercakap pasal nak masuk kubur. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'i. Bunyi menyesal dalam neraka itu. Kata mereka, law kunna nasma'u aw na'qil, kalaulah atas dunia dulu kita pergi dengar apa orang kata,
Kalaulah atas dunia dulu sebulan sekali, sebulan 2 kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali, kita pergi dengar apa yang orang duk habaq di masjid tu, Quran orang duk baca, hadis orang duk beritahu tu. Kalaulah dulu masa hidup kita pergi dengar, au naqtil, ataupun kita ambil fikir apa yang mereka duk habaq, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu hari ini kita tak duduk dalam neraka sa'ir. Menyesal. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tarafu bi dhanbihim, mereka mengaku dosa mereka. Masa tu mengaku, oh silaplah kita ni, Allah nak pergi duduk bersila 1,5 jam apalah masalah berbanding dengan neraka nak kena duduk lama. Kalau dulu sebulan sekali kita tidak ada telinga dengar, taklah kita jadi terbabas sampai macam ni. Kalaulah dulu orang duk main mengajar tu kita duk dengar, tak adalah kita pergi buat silap banyak sampai hari ini kita terhumbat ke neraka macam ni. Fa'tarafu bi dhanbihim, mereka mengiktiraf, mengaku dosa-dosa mereka. Fasuqqan li ashabis sa'ir, Tuhan kata kebinasaanlah kepada orang yang masuk neraka sa'ir. Hadir. Akhirat bukan tempat menyesal. Akhirat bukan tempat beramal. Tempat menyesal, tempat beramal dunia. Dan dunia sudah luput, sudah habis. Bagi kamu semua, peluang kamu sudah tidak ada. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tuhan kata, dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, walaupun mereka tengok tak nampak Tuhan. Orang haduk pergi masjid, haduk mengaji, haduk balik rumah, haduk islah diri, haduk pembetui keluarga, haduk nak buat, nak ikut jalan agama ni. Orang-orang ni, mereka buat macam tu pasal apa? Pasal mereka takut Tuhan. Mereka pergi masjid pasal apa? Pasal mereka takut Tuhan. Mereka dengar apa yang orang duk habaq di masjid tu pasal apa? Pasal mereka takut Tuhan. Mereka balik pergi, mereka nak pembetui keluarga, nak pembetui anak bini, nak ikut jalan agama ni pasal apa? Pasal mereka ni takut Tuhan. Maka orang-orang yang dalam hati mereka ni ada takut kepada Tuhan bil ghaib, walaupun dia tengok Tuhan tak nampak. Ghaib, Tuhan ni tak nampak ke mata kita, tapi kita takut ke Tuhan. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tuhan kata bagi orang yang macam ni keampunan Allah dan pahala yang besar. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak pada Allah. Pasal apa? Pasal Allah pilih kita. Daripada ramai-ramai Allah pilih kita, dia twist hati kita bagi mau ke jalan ni. Ni nak boleh main tu tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Tambah musim bola ni. Ya, tambah musim bola ni. Double ujian. Double ujian. Dia main pula musim bola, musim hujan. Triple ujian. Triple ujian. Nak main dengan bola ni siapa akan lawan malam ni dah satu benda. Nak main hujan pula ada nampak dua ujian bertemu. Kita boleh bismillahirrahmanirrahim, nak kata subhanallazi sakhkhara lana hadha doa, masuk dia jalan main, Allah pilih kita. Lain tak ada. Nak cakap lain tak ada. Allah pilih kita. Allah gerak hati kita suruh main. Kita main satu anugerah Allah yang kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 11. Bahrul Mazi jilid 11. Muka surat 56. Muka surat 56. Kita masuk bab at-taghliz fil halaf bi ghairillah. Itu bab mengeraskan jangan buat sumpah dengan lain daripada Allah. Tajuk malam ni dia kata satu amaran keras. Jangan kita bersumpah guna lain daripada nama Allah. Kalau nak sumpah kena guna nama Allah. Wallahi, sumpah nama Allah. Tidak boleh guna lain daripada nama Allah. Nak sumpah kata demi langit, demi bumi, tak boleh. Itu tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang akan datang ini, tahulah kita keras tegah bersumpah dengan lain daripada nama Allah. Sebagaimana datang riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, Ani bin Umar sami'a rajulan yaqul
la wal Ka'bah. Faqala Ibn Umar la yuhlaq bi ghairillah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mendengar dia seorang laki-laki berkata, tiada aku perbuat ini demi Kaabah. Satu orang dia bersumpah tak mau buat satu benda, tapi dia tidak sebut wallahi, dia sebut wal Kaabah. Dia bersumpah demi Kaabah aku tak mau buat benda ni. Dia kata begitu. Dengar ke telinga Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab. Maka kata Ibnu Umar, kata anak Sidina Umar ni, jangan kamu sumpah dengan lain daripada nama Allah dan lain daripada sifat Allah. Dia dengar kau tu bersumpah guna Kaabah, dia terus tegur. Dia kata lain kali jangan tu bersumpah guna Kaabah, tapi sumpahlah guna nama Allah. Dia kata. Baik. Sambung hadis tu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bi ghairi Allah faqad kafar atau asyrak. Maka bahawasanya, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, maka bahawasanya telah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah dengan lain daripada nama Allah ataupun lain daripada sifat Allah, maka sesungguhnya kufur ia ataupun syirik ia. Dia ada penjelasan kepada kufur itu tadi. Dia terus ditegur dan dia terus kata, ni hang tadi sumpah guna demi Kaabah, hang tak mau buat benda ni. Aku dengar Nabi SAW kata, siapa sumpah menggunakan lain daripada nama Allah ataupun lain daripada sifat Allah, maka dia kufur ataupun dia syirik. Dia kata. Baik, masalah dia kata, kufurkah orang yang bersumpah dengan lain daripada nama Allah menurut seperti mana hadis tadi? Kata dia, setelahnya telah ditakwil oleh ulama makna kufur itu, yakni menyerupai akan amal orang kafir, kerana kafir juga yang beramal kerana lain daripada Allah. Dia kata bukan maknanya kufur tu jadi kafir, tapi perangai macam orang kafir. Dia kata ini kena clear tuan-tuan. Kita bila baca Quran ke, bila baca hadis ke, kena tengok syarah dia. Kita tak boleh terus pegang-pegang hidup berhujah tubuh meja orang, tak boleh. Kita kena tengok dulu apa syarah dia, apa maksud bila Nabi SAW kata jadi kufur tu jadi kafir ke ataupun jadi apa. Maka dia jelas di sini bukan jadi kafir maksudnya kafir akidah, tetapi maksudnya perangai macam orang kafir. Dia kata begitu. Ataupun maknanya kufur pada rupa, nampak zahir macam kufur. Pasal apa? Pasti Tuhan kita Allah. Pasal apa yang kita sumpah dengan benda lain? Tidak sumpah dengan nama Tuhan kita. Nampak zahir macam mana dia ni kufur. Begitu. Kerana menyemutukan Allah pada kalamnya, yakni pada cakapnya, bukanlah makna kufur, yakni murtad ataupun keluar daripada Islam. Dia kata, itu maksudnya. Bukan dia ni jadi kafir dengan pada sumpah macam tu dah. Dia kata. Seolah-olahnya hampir seperti amal orang kafir. Maka apabila mendengar satu orang akan sabda Nabi SAW menyebutkan kufur orang yang buat demikian itu, maka tiadalah ia memperbuatnya lagi. Ini spesial sahabat Nabi tuan-tuan. Dia buat satu benda, orang pihak habak kat dia, kata ni Nabi tak bagi buat, dia stop on the spot, dia bubur full stop, dia tak buat lah. Kita hari ni dah, kita ni buat satu benda, orang main habak kat kita ni tak boleh buat ni hadis macam ni, kita tak peduli. Kita tak mau pakai tu hadis tak ada tu, kita tak mau pakai, kita nak buat lagu kita juga. Ni kita hari ni jadi macam ni. Sahabat Nabi dia pergi buat macam tu, satu orang mai tegur, mai kata kat dia ni hang tak boleh buat macam ni. Pasal Nabi betul dah tak boleh macam ni. Dia dengar macam tu, astagfirullahalazim, izin aku tak buat. Cantik sahabat Nabi ni, cantik dia begitu. Baik, masalah dia kata dalil tiada kufur bersumpah lain daripada nama Allah itu. Kata At-Tirmizi, dan ditafsirkan oleh ulama akan hadis tadi di sisi setengah ahlul ilmi, bahwasanya sabda Nabi SAW, faqad kafar atau asyrak, iaitu ditanggungkan ataupun diandaikan atas mengeraskan larangan jangan bersumpah dengan lain nama Allah. Bukan maksudnya kafir akidah dah, maksudnya Nabi secara keras melarang perbuatan itu.
Dan bermula hujah pada andaian yang demikian itu ialah hadis Ibnu Umar yang terdahulu daripada masalah itu, bahawasanya Nabi SAW mendengar dia akan Sayyidina Umar bersumpah. Kata Sayyidina Umar, demi bapakku. Ini kita baca bulan lepas. Umar pernah bersumpah sebut demi bapakku. Perbuatan Umar sumpah tidak guna nama Allah, dia guna pak dia, itu Nabi dengar. Baik, dia kata demi bapakku, kata Sayyidina Umar. Maka sabda Nabi SAW, ala inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Nabi kata, bukankah bahawasanya Allah tegah akan sekalian kamu bersumpah dengan bapa-bapa kamu? Maka iaitu Nabi larang saja, jangan bersumpah, dan tiada dikufurkan oleh Nabi SAW akan Sayyidina Umar itu. Jadi kalau kata perbuatan bersumpah sebut lain daripada nama Allah itu jadi kafir, Nabi dah marah teruk-teruk dah dekat Sayyidina Umar. Tapi dah, Nabi cuma kata kat dia, Tuhan larang kita bersumpah guna lain daripada nama Allah. Tuhan larang, jangan dah buat lain kali bersumpah guna nama Allah. Itu menunjuk kata perbuatan itu tidak membawa kepada kafir akidah. Dia kata begitu. Baik. Dan lagi dalil tiada kufur itu ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi halafi واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. Dia kata daripada Nabi SAW bahawasanya sabda ia, siapa berkata ia di dalam sumpahnya demi berhala Al-Lata dan Al-Uzza, maka hendaklah dia mengucap la ilaha illallah, kerana berupa ia membesarkan berhala itu, bukannya ia menjadi kafir. Dia kata pernah berlaku orang Arab, dia daripada zaman jahiliah. Jadi bila dia masuk Islam, macam tu lah. Cerita ada satu kumpulan orang pergi berdakwah dekat orang asli, orang apa nama dalam hutan tu, dibawa bantuan di apa semua, bagi pokok tu masuk Islam. So tangan berjabat tangan, asyhadu an la ilaha illallah, apa semua pokok mengucapkan. Dosa anak anjing dia lompat naik ke rumah dia. Anak anjing, orang pakai anak anjing lompat naik ke rumah. Bila lompat naik, marahlah puak pergi masuk berdakwah ajak mereka masuk Islam ni. Dia kata tak boleh ni najis mughalladhah ni, tak boleh pergi naik ke rumah. Payahlah kepada orang asli, orang sakit ni. Dia anak anjing tu mainan dia daripada kecil. Daripada kecil dia dengan anak anjing ni macam kita dengan anak kecil. Oh, contoh nak abang kata mughalladhah tak boleh naik tu. Oh, tak boleh ya. Dia kata kalau tu ambil balik ke dalam agama ni, kami buat lama. Dia kena ada cara. Dia kata bitadrij ataupun bitadarruj, pelan-pelan lah kat mereka. Pasal apa? Mereka baru tinggal cara hidup tu, baru nak masuk ke Islam ni, kena ada tahap dia nak bawa mereka ni. Demikian Nabi SAW dengan puak kafir jahiliah ni. Mereka baru tinggal je jahiliah ni, baru masuk Islam, baru masuk seminggu, baru masuk 2 minggu. Selama ni 20 tahun, 30 tahun, bila bersumpah dia kata apa? Al-Lata wal-Uzza. Dia sumpah macam tu. Contoh 2 minggu masuk Islam nak kena tukar jadi wallahi, payah sikit lah. Jadi dia dah sebut cara lama lagi. Tegur dia elok. Abang kata elok, kata Islam tak benar hampa buat macam ni. Tak apalah, hang kata-kata dah, hang kata apa? La ilaha illallah. Cukup. Dia mengkifaratkan silap hak tadi. Ini cara dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tonton terus tengok tajuk bawah tu, bab ma jaa fi man yahlifu bil mashi wa la yastati'. Sebab yang datang pada menyatakan mereka yang bersumpah mau berjalan kaki padahal tidak berkuasa ya. Ini pula tajuk. Satu orang bersumpah nak buat satu benda yang dia tak boleh buat. Dia kata wallahi, demi Allah, dia kata aku tahun depan aku nak pergi Mekah nak jalan kaki daripada Malaysia. Oh, kacau. Kacau tak boleh ya. Kita buat contoh bulan lepas apa dia, kalau ada satu orang dia bersumpah kata aku kali ni aku dah main haji 2 kali dah, tahun ni kali yang ketiga, kali ni aku nak buat betul-betul ikut sunnah. Dia kata ikut sunnah macam mana? Saya cerita bulan lepas. Oh, dia nak dah 8 hari bulan dan nak pergi dah ke Mina, hari tarwiyah ni,
hari bagi unta minum air ni. Lepas tu dia nak berjalan kaki di Arafah. Arafah dia nak berjalan kaki nak mai ke Muzdalifah. Muzdalifah dia nak berjalan kaki balik mai ke Mina. Dia nak buat tu, dia nak rasa getir, dia nak rasa payahnya ibadat haji, seperti mana payah yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Takat tu tak apa lagi, boleh jaga senang lagi. Pasal apa? Nak berjalan daripada Mekah nak pergi Arafah, nak main Muzdalifah, nak main Mina. Kalau dia kata orang muda cargas elok, dia boleh buat, tak apa, boleh lagi. Tapi dah bersumpah, wallahi aku nak pergi buat haji daripada Malaysia ni nak pergi jalan kaki. Yang ni mengaku lah. Yang ni dia panggil mengaku. Ada orang dia sumpah macam ni, dia kata wallahi, dia kata aku tahun depan setahun aku nak puasa. Mengaku lah, mengaku. Jangan sampai macam tu. Nah, tadi kita akan tengok contoh-contoh yang lebih banyak. Dia kata ketahuilah saudaraku, seorang yang bernazar dia katanya wajib atasku berjalan kaki ke Mekah. Lazim atasku maknanya wajib atasku nak berjalan kaki di Mekah buat haji. Ataupun lazim atasku, wajib atas aku pergi mengerjakan haji dengan berjalan kaki. Apa hukum kepada orang ini? Dia kata. Jenis macam ini, apa hukum dia? Kata dia, jika orang yang berkuasa berjalan kaki, bernazar dia berjalan kaki ke Mekah, maka wajib atasnya menunaikannya. Kalau dia berkuasa, maksudnya duduk negeri sebelah Saudi saja. Dia duduk di Jordan, misalnya dia duduk di Syria, boleh gagah dengan duduk di Malaysia. Duduk di Malaysia nak pukul kaki di Mekah buat haji. 2 musim haji baru dia sampai. Dengan imigresen tiap-tiap negeri duduk tahan dia, dengan tak lagi polis duduk tahan, minta yang tu yang ni, tak lagi dengan 2 kali musim haji lepas baru dia sampai. Elok sampai mati di Jeddah. Tak ada nak buat haji. Jadi sampai tahap tu dia kata tu mengawal. Baik, apa hukum orang yang dia buat kerja macam ini? Dia kata apa hukumnya? Jika dia mampu, dia buat. Dan jika dia tak berkuasa, dia tak berjalan dengan sebab tua ataupun dengan sebab dhaif, maka hendaklah ia menunggang kenderaan dan wajib bayar dam seekor unta ataupun seekor kibas. Dia kena dam. Pasal apa? Pasal dia dah janji nak buat macam ni, tiba-tiba dia tak boleh buat, dia nak kena naik kenderaan, maka dia kena dam. Sembelih bagi fuqara, fakir dan miskin di dalam tanah haram Makkah itu. Dan inilah qaul yang rajih daripada 2 qaul Imam Syafi'i, dan dengan dialah berkata satu jamaah. Dan qaul yang kedua Imam Syafi'i, tiada kena dam atasnya, bahkan sunat juga sembelih kibas di tanah haram itu sunat. Dan itu 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cerita dia apa entah, cerita dunia macam tu. Senang. Duk fikir ni nak sembelih, dia nak sembelih unta ke nak sembelih, susah duk niat macam tu lagi bagus. Cari penyakit. Baik. Kemudian dia kata masalah dalil atas suruh menunggang bagi orang yang lemah berjalan, padahal dia bernazar nak berjalan kaki, sebagaimana riwayat At-Tirmidzi. Ada hadis cerita berlaku pada zaman Nabi orang yang macam ni. Kata hadis dia, an Anas radhiyallahu anhu qala nazarat imra'atun an tamshiya ila baitillah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah bernazar satu perempuan bahawa berjalan kaki dia ke Baitullahil Haram di Makkah daripada negeri Madinah. Dia duduk di Madinah, dia bernazar dia nak berjalan kaki main Makkah buat haji. Ini perempuan pula lagi, dia nazar macam tu. Maka kata dia, wajib atas aku berjalan kaki daripada Madinah ni ke Mekah. Sambung hadis dia kata, fatu ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an zalik. Maka orang pitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal yang demikian itu. Bila orang dengar perempuan ni bercakap begitu, dia pitanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ni dia ni satu perempuan, tapi dia bernazar dia nak pergi buat haji, nak pergi jalan kaki daripada Madinah ni. Macam mana ya Rasulullah? Faqala inna Allah la ghaniyun an majliha muruha faltarka. Nabi kata, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada perjalanan dia yang menyusahkan diri seorang yang dhaif. Nabi kata apa? Tuhan tak berhajat orang sampai macam tu kalau nak buat ibadat ke dia.
Tuhan tak perlu orang nak buat ibadat sampai nak seksa-seksa diri ni. Tuhan tak perlu sampai macam tu. Tentang kalau kita tengok banyaklah hadis cerita tentang sahabat-sahabat ni teruja. Perkataan hari ni dia kata teruja. Kan 3 sahabat yang di rumah Nabi, kononnya nak ditanya tentang ibadat Nabi ni macam mana. Dia datang ke rumah Nabi tak ada. Maka dia tanya Aisyah. Dia bertanya Aisyah, Nabi ni ibadat dia macam mana? Aisyah ceritalah, Nabi dia macam manusia biasa. Malam dia ada tidur dan dia ada bangun untuk sembahyang sunat. Nabi ni manusia biasa. Ada hari dia puasa, dia ambil hari Isnin, hari Khamis dia puasa. Dia ambil ayyamul bid, hari 13, 14, 15 tengah bulan-bulan hijrah ni dia puasa. Macam tu aja. Depa 3 orang ni bila dengar macam tu, depa keluar daripada rumah Nabi, depa buat kesimpulan 3 orang. Depa kata, oh kalau begitu amalan Nabi ni taklah banyak mana sangat. Nampak? Dia teruja, dia nak buat lebih daripada Nabi. Oh, dia kata kalau begitu Nabi ni biasa ya. Malam pun ada tidur, ada bangkit semayang, puasa pun duk ambil Isnin Khamis, duk ambil ayyamul bid hari 13, 14, 15. Kalau begitu Nabi tak kata mana. Seorang lagi pula kata apa? Tapi kita kena ingat Nabi dia maksum. Dia buat sikit-sikit pun tak apa, pasal dia Allah Ta'ala pelihara dia. Ni sembang. Seorang lagi kata apa? Dia kata kalau begitu kita tak boleh ikut Nabi ya. Kita kena lebih daripada Nabi. Dia main. Ini penyakit. Nabi tak apalah, dia macam mana pun syurga dah. Ni kita tak boleh ikut dia. Kalau kita ikut dia tak cukup, kita kena buat lebih. Seorang kata apa? Aku tak mau nikah, aku kira pakai nak terus solo. Pasal apa? Bila menikah jadi payah, aku nak buat ibadat ganggu. Aku tak mau menikah, aku nak tumpu ibadat. Seorang dia pula kata, aku start pada hari ni, malam aku tak mau tidur. Aku nak sembahyang sunat sepanjang malam. Seorang lagi pula kata, aku lepas pada ni aku nak puasa setiap hari. Rupanya Nabi dah nak sampai balik, Nabi dengar mereka sembang. Nabi tanya mereka, Nabi kata, adakah manusia yang lebih baik daripada aku dalam dunia ni? Nabi kata, tak ada. Aku manusia paling baik dalam dunia ni. Tapi aku ada sembahyang malam dan aku ada masa tidur. Aku berumah tangga. Ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Nabi tulis bagi amaran, siapa yang tak ikut sunnah aku, dia bukan golongan aku. Nampak tuan-tuan? Hadis-hadis macam ni main kepada kita pasal apa? Pasal nak cerita kepada kita akan ada golongan macam ini, akan ada. Dia dalam bahasa kasarnya dia pergi jadi melampau. Dalam bahasa kasarnya kata dia ni pergi jadi ekstrim. Dalam bahasa kasarnya kata dia ni nak pergi jadi lebih daripada orang semua. Sedangkan itu tidak disuruh oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik, dia cerita dalam hadis itu, dia kata dakhala Nabi SAW al-masjid. Nabi satu hari pergi ke Masjid Nabawi. Nabi masuk tengok, fa iza hablun mamdud baina sariyatayn. Nabi masuk dalam masjid tu, tengok antara dua tiang ni ada satu tali duk regang. Ada satu tali duk regang di antara dua tiang ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha al-habl?" Nabi kata, ni tali apa ni? Nabi tanya, "Ma hadha al-habl?" Ini tali apa ni duk regang dalam masjid ni? Qalu, jawab sahabat ni, "Hadha hablun li Zainab." Oh, dia kata ni tali ni Zainab yang pasang. Zainab yang pasang tali ni. Fa idza fatarat ta'allaqa. Dia pasang tali ni, tujuan dia apabila dia letih, dia penat semayang ni, dia nak bergantung di tali tu, nak bangkit berdiri, nak semayang lagi. Nampak tuan-tuan? Perbuatan yang ekstrim. Dia nak semayang sunat, bukan semayang fardu, semayang sunat, nak semayang sunat. Fatarat ni kalau dalam bahasa terjemahan orang putih dia kata exhausted. Dia more than tired. Dia lebih pada penat. Dia dah jadi dah tak larat dah, tapi nak semayang juga lagi. Dia guna tali yang dia regang tu, pegang habuan dia nak bergantung, nak bangkit berdiri, nak semayang lagi.
Bila orang bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam benda tu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hilluhu. Nabi kata, hilluhu, ongkai buang tali. Buka buang tali ni, Nabi kata. Liyusalli ahadukum nashata fa idza fatara falyaqum. Nabi kata semayang kalau sekiranya kita ni ada cergas, ada kuat, berdiri semayang. Kalau kita rasa tak larat, duduk semayang. Jangan duk paksa sampai nak bergantung tali, nak bangkit berdiri, nak buat juga di luar kemampuan. Nabi kata jangan begitu. Ini hadis-hadis yang menceritakan kepada kita tentang ada orang macam ni. Yang saya gezek bulan lepas, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub idh huwa bi rajulin qa'im. Fasa'ala anhu faqala Abu Israil نظر أن يقوم في الشمس ولا يقوم ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tengah khutbah dalam masjid. Nabi tengah duk bagi khutbah dalam masjid, idh huwa bi rajulin qa'im. Nabi tengok, nampak ada satu lelaki duk di luar tengah panas ni, duk berdiri cegat tengah panas. Masjid Madinah zaman Nabi tu bukan lagu masjid Ridha Binah. Dia okey ni. Ya. Masjid Madinah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atap dia daun tamat, tiang dia batang tamat, lantai dia tanah. Mana ada sejadah, mana ada kapet, mana ada macam kita hari ni, tak ada. Jadi bila Nabi SAW bagi khutbah ni open air, nampak ni apa ada keliling kelalang ni, nampak. Nabi tengah duk khutbah, nampak ada satu lelaki, satu rajul, satu orang lelaki yang qaim, duk berdiri tengah panas. Fasa'ala anhu, Nabi tanya. Nabi kata, siapa ni? Mamat mana? Mamat mana? Ni dia kata ni duk berdiri tengah panas ni. Faqalu Abu Israil. Dia berkata dia ni Abu Israil, itu kunyah dia, gelaran dia. Dan dialah satu-satu orangnya yang ada pada zaman Nabi itu yang pakai gelar yang oleh siapa pun tak pakai. Apa dia? Abu Israil dia pakai nama gelar dia. Dia ni Abu Israil, dia satu orang Quraisy, pakai satu kunyah, satu gelaran pelik daripada lain orang. Dia ni dia berkata nazara an yaquma fi syamsi wala yaqum. Dia bernazar dia nak berdiri di tengah panas dan dia tak mau duduk. Wala yastawil, dia tak mau pakai teduh, payung pun tak mau, apa pun tak mau, dia nak duduk tengah panas. Wala yatakallam, dia bernazar dia tak mau bercakap dengan siapa pun. Wa ayyasum, dan dia bernazar dia nak puasa. Dia bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata muruhu, Nabi kata hamba pergi suruh dia falyatakallam, suruh dia bercakap. Wal yastadil, suruh dia duduk tempat teduh, Nabi kata. Wal yaq'ud, suruh dia duduk, Nabi kata. Wal yutimma shaumah, adapun dia nak puasa atau apa, puasa tak ada masalah, Nabi kata. Tapi hak tiga lagi tu jangan lupa. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini hadis-hadis yang nak cerita kepada kita tentang larangan hidup jadi ekstrim tu. Nabi SAW larang kita ni pergi jadi terlebih. Terlebih tu Nabi tak mahu. Sebab selalunya hak terlebih ni esok dia lah yang nak tuang dulu. Hak terlebih ni esok dia dituang dulu. Ni orang duk main kuliah ni, dia main tak apa, dia pergi maki kawan tak main lah. Terlebih kan? Kita bukan suruh maki orang tak main, kita suruh pergi ajak mereka main. Tak, dia terlebih. Dia pergi maki, dia pergi jumpa mereka, dia kata hampa ni nak jadi apa? Hampa ni nak jadi munafik ke? Hampa ni nak jadi Yahudi ke? Hampa ni nak jadi pergi cakap lagu tu ke orang. Terlebih. Lepas 3 bulan dia tak main sama. Selalunya hak terlebih ni dia nanti buat leceh lepas tu.
Pasal apa? Pasal orang yang okey ni, dia konsisten, dia istiqamah, dia steady, dia ajak orang pun cara cukup cantik. Dia kata malam ni masjid Nabi, jom pergi. Kau ni kata malam ni dah tahu aku main biang di rumah. Aku bukan apa, aku seorang nak pergi, taklah kawan. Kalau pergi dengan orang cantik sikit, aku main biang di rumah. Cara dia. Kawan ni pun dia rasa, tapi balik awal aku tak boleh. Dia nampak tahu lah, kita balik awal. Yang teruk, aku main biang tu. Cara dia. Banding dengan kawan tadi, Am ni nak jadi apa? Munafik tau. Hang mengaku hang Islam, mengaji, tak mau kuliah, tak mau apa pun tak mau, munafik tau. Hidup pria dia betul juga orang. Terlebih. Tengok-tengok dia pernah dulu tu. Jadi Islam dia tak mau orang macam ni. Orang macam ni tak ada kualiti. Dia tidak membantu kepada dakwah Islam. Ini yang dia nak bagi tahu dekat kita ni. Jadi dia kata Nabi SAW disuruh orang bagi tahu dekat perempuan tadi ni, Allah tidak perlu kepada dia sampai nak berjalan kaki daripada Madinah nak pergi Mekah kerana nak buat haji. Allah tidak perlu kepada ibadat yang sampai macam tu. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan gharib daripada ini wajah, dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahli ilmi, dan berkata mereka itu apabila bernazar satu perempuan bahawa berjalan kaki dia ke Mekah, maka hendaklah dia menunggang dan memberi hadiah seekor kambing, seekor kibas sebagai dam dia, dan sembelih kepada fuqara dan masakin yang ada di tanah haram di sana. Ini kesimpulan dia. Baik, masalah orang laki-laki tua, kemudian dia kata bernazar dia berjalan kaki ke Baitullah, maka disuruh Nabi SAW menunggang kerana sudah zahir lemah dia dah tua, tak larat bernazar nak berjalan kaki pergi buat haji. Seperti mana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi SAW bi syaikhin kabir yuhada baina ibnaihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah melalui Nabi SAW satu orang syekh yang amat tua. Arab ni bila dia kata syekh, makna dia 40 ke atas, umur 40 ke atas. Ini bila kata syekhun kabir, tua, dah 60 ke atas. Kalau dia main lagi situ, dia kata syaikhan himman. Yang tu tua lagi bangka pula satu dia berhujung. Itu tua. Syaikhan himman, tua lagi bangka. Mana cukup tua. Ni tua dah. Nabi SAW jalan-jalan nampak satu orang tua, bergantung ia di bahu dua anaknya. Berjalan pun tak boleh dah. Anak kiri kanan ni dia duk di bawah anak ni, duk bergantung tu, duk berjalan kaki nak pergi Mekah. Sampai macam tu. Faqala ma balu hadha. Maka sabda Nabi SAW, apa kena dipimpin ini laki-laki? Nabi kata ni cerita apa pula ni? Berjalan duk di bawah anak kiri kanan ni, apa hal dengan dia ni? Qalu ya Rasulullah nazara an yamshiya. Sahabat beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, telah bernazar ia bahawa nak berjalan kaki dia ke Baitullah. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni nak pahala lebih, dia nak berjalan kaki pergi buat haji. Abangkan Nabi macam tu. Sambung hadis tu, dia kata qala Nabi SAW, inna Allah azza wa jalla la ghaniyun an ta'zili hadha nafsah. Qala fa'amarahu an yarkab. Sabda Nabi SAW, bahwasanya Allah azza wa jalla tidak berhajat dia kepada bahawa mengazab akan ini orang tua akan dirinya. Nabi kata Allah tak perlulah, kalau nak buat ibadat seperti ni Allah tak minta macam ni. Allah tak suruh kita orang Islam ni, Allah tak suruh kita buat ibadat ni sampai nak dera diri. Allah tak suruh macam ni. Nabi kata begitu. Kemudian sabda Nabi SAW, suruh akan dia menunggang. Pergi cari satu kenderaan main, bagi dia naik kenderaan. Jangan lupa macam tu, Nabi kata. Tentu pernah dengar satu hadis, satu sahabat Nabi yang dipanggil dengan nama Al-Bahili. Al-Bahili. Dia ni
mai duduk di dalam majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk sehari tu Nabi duk cakap pasal fadilat puasa. Nabi duk cerita pasal pahala yang Allah nak bagi kepada orang puasa. Dia duk dengar ni. Dia duk kena karang. Dia dengar Nabi dia cakap tentang puasa ni, dia kena karang. Dia mula duk ingat dalam hati dia, aku lepas ni pasang aku puasa setiap hari. Pasal apa? Nak ambil tu pahala Nabi duk bagi tahu. Begitu. Lepas daripada habis dia dengar majlis ilmu Nabi, dia pun pergi satu tempat lain. Dalam hadis kata fanqalaqa. Dia pun pergi, tak tahu pergi ke mana, hadis tak cerita. Selepas setahun dia balik mai ke Madinah, mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mai di depan Nabi, dalam hadis kata waqad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu. Dia mai di depan Nabi ni, rupa dia, fizikal badan dia semua dah berubah habis. Daripada dulu dia muka macam mana, badan dia macam mana, dia mai tahun ni dia jadi plain. Faqad taghayyara. Dah berubah dah rupa dia, badan semua dah berubah. Bila dia mai depan Nabi, Nabi dah tak kenal dia. Nabi tak kenal dia. Faqala al-Bahili. Al-Bahili kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Al-Bahili kata, ya Rasulullah, Tuan tak kenal saya dah tak? Nabi kenal dia, tapi berubah dia ni menyebabkan Nabi dah tak kenal dia. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama ta'rifuni? Tuan tak kenal saya dah tak? Qala Nabi, man anta? Nabi kata, hang siapa? Nabi dah tak cam dah muka dia. Nabi kata, man anta? Hang siapa? Qala ana al-Bahili. Dia kata, saya Al-Bahili ya Rasulullah, alladhi ji'tuka 'amal awal. Dia kata, tahun lepas saya dah mai dah, saya jumpa dengan Tuhan. Cerita balik dekat Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ghayyarak? Nabi kata, apa yang menyebabkan hang berubah macam ni? Belai langsung ni. Tahun lepas berasa ada gulai, berasa nampak handsome sikit. Ni nampak dah jadi handsome pula ni. Lihat, nampak waqad kunta hasan al-hay'ah. Nabi kata, dulu keadaan hang lebih okey, lebih elok. Awak ni nampak teruk sangat ni. Al-Bahili kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, lepas saya dengar majlis ilmu Tuan atau lepas cerita pasal puasa ni, apa kebaikan dia dan sebagainya, tak daripada tu, esok tu saya puasa, sampai hari ni saya puasa setahun. Setahun saya puasa, dia kata. Nabi SAW bila dengar, Nabi kata apa? Nabi kata, azabta nafsak. Oh, Nabi kata, dera diri hang sendiri. Nabi kata, azabta nafsak. Hang ni hang dah dera diri hang sendiri. Summa qala Nabi SAW, kemudian Nabi kata dekat dia, sum syahrul hab. Nabi kata, lepas ni hang puasa bulan Ramadan saja, sebulan sudah. Nabi kata kat dia, wa yawman min kulli syahrin. Kalau berasa kuat, bulan ambil sehari, puasa sudah. Nabi kata kat dia, lepas ni Ramadan sebulan hang puasa. Lepas tu kalau hang berasa kuat nak buat sunat, wa yawman min kulli syahrin. Sebulan ambil sehari puasa sunat. Ambil lah hari Senin ke, hari Khamis ke, ambil sehari aja, sebulan. Nabi kata kat dia. Al-Bahili ni kata, zidni fa inna bi quwwah. Dia kata, ya Rasulullah, oh, dia kata, koman lah macam tu. Kerana saya ni, dia kata, fa inna bi quwwah. Saya ni kuat. Apa ni dah suruh puasa sunat sebulan sehari ni? Itu bagi kat orang lain lah, jangan bagi kat saya benda macam tu. Dia challenge Nabi. Nabi kata dekat dia apa? Nabi kata, sum yaumain. Nabi kata, kalau betul sebulan ambil 2 hari. Nabi kata kat dia, kalau berasa kuat, sebulan ambil 2 hari. Ambil Isnin dan Khamis, mana-mana Isnin, mana-mana Khamis. 2 hari dah sebulan. Oh, dia kata, ya Rasulullah, saya kuat. Nabi SAW kata dekat dia, sum salasata ayyam. Nabi kata, kalau begitu, sebulan ambil 3 hari. Nampak tuan-tuan, Nabi tidak memberatkan umat dia. Tidak memberatkan umat dia. Ini macam kita tadi. Dia namanya Rejab. Ada orang dia taruh 13. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Sedangkan tidak ada hadis
Yang kata Nabi biasa buat puasa 3 bulan cukup ni, tak ada. Ramadan komplit sebulan. Sya'ban cuma hadis, ada satu hadis kata Nabi puasa sebulan Sya'ban, ada satu hadis sahih. Lagi satu lagi Aisyah kata apa, Nabi dalam bulan Sya'ban berbanding dengan bulan lain, Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Itu aja. Tidak ada satu pun hadis yang kata Nabi kawal 3 bulan sekali, Rejab, Sya'ban, Ramadan, tak ada. Tapi dalam masyarakat kita kadang-kadang ada orang yang dia berasa kuat. Ni pun satu al-bahili juga ada dalam masyarakat kita. Dia nak buat 3 bulan dia kawal sekali. Kalau sekiranya perbuatan itu sampai membawa kepada mudarat, jangan. Pasal apa? Itu dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis-hadis yang main cerita tentang larangan kita pergi jadi ghulu. Ghulu ni maksudnya apa? Melampau, pergi jadi terlebih. Nak buat baik tapi terlebih itu tak disuruh oleh agama. Nah, tajuk baru fi karahiyatin nadri, iaitu bab yang datang pada menyatakan teguh bernazar. Ketahuilah saudaraku, adalah yang dikehendaki dengan teguh bernazar di sini ialah teguh makruh. Bukan haram bernazar, tetapi nazar ni makruh. Makruh. Pasal apa? Pasal kita dah kata dah hari itu, Nabi ada sebut. Nabi kata apa? An-nadru la ya'ti illa minal bakhil. Nazar ni tidak main melainkan daripada orang yang bakhil, kedekut. Saja-saja dia tak buat puasa sunat. Dia nazar, bila benda tu jadi wajib baru dia terpaksa buat. Dia bakhil, Nabi kata. Tetaplah duk paksa diri kita wajibkan benda yang tak wajib atas diri kita. Tapi kalau pasal nak puasa, puasa sunat. Ambil hari Isnin ke puasa, ambil hari Khamis ke puasa, ambil 3 hari tengah bulan ke nak puasa, ambil. Tapi jangan dijadikan benda tu wajib. Bila dah wajib terpaksa kena buat. Kita ni macam kedekut dengan Tuhan. Berkira bila nak buat ibadat, nak bagi benda tu wajib, terpaksa buat baru buat. Maka tajuk ni dia kata fi karahiyatin nazri, iaitu bab yang datang pada menyatakan teguh bernazar. Teguh di sini ialah teguh makruh, dia kata. Dan kata setengah ulama teguh haram. Sebahagian ulama dia kata haram. Ini yang keras ni. Dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanzuru. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bernazar sekalian kamu. Nabi pesan, tak usah duk bernazar. Nabi kata, kalau nak buat hak sunat, tak usah duk nazar bagi jadi wajib. Baik, masalah dia kata, nazar yang teguh makruh atas kata setengah ulama adalah apa nazar jua. Kerana jika kehendak hadis di atas itu teguh haram, nescaya batal hukumnya. Itulah dalil yang mengatakan apa? Makruh. Bukan kata teguh itu teguh haram. Kalau kata maksud Nabi kata la tanzuru, jangan kamu bernazar, maksudnya haram nazar, habislah. Nazar tak ada langsung lah, tak ada bab nazar lah dalam tajuk kita baca ni. Maknanya apa dia kata? Teguh Nabi itu teguh makruh. Kalau boleh tak usahlah bernazar. Kalau boleh ingat nak buat ibadat, buat. Tak payah hidup janji bagi jadi wajib baru nak buat. Begitu. Dan gugur lazim menyempurnakannya. Kerana bahawasanya dengan teguh haram itu, jadilah ia maksiat dan tiada wajib. Kalaulah kata teguh Nabi itu membawa kepada haram bernazar, maka siapa yang bernazar jadi berdosa pula lagi. Dia kata tak, maka dia bukan teguh haram, cuma teguh itu teguh makruh, dia kata. Dan lagi pula, jikalau ada ia haram, nescaya tiada menyuruh Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Kalaulah kata benda itu haram, dalam Quran tak ada lah sebut tentang nazar ni. Nazar ni bukanlah haram, tetapi makruh, dia kata begitu. Tuan tengok sebelah tu. Nazar yang ditanggungkan haram agar dia oleh Qurtubi pada hak 2 macam orang yang ditakuti atasnya. Pertama, dia kata ni nazar yang nak jadi haram. Apa dia? Pertama, orang yang mengiktikadkan bahawasanya nazar itu memberi berkat. Yang ni dia nak jadi haram. Kerana apabila bernazar dia, maka pasti berlaku seperti kehendaknya. Dan jika tidak bernazar, maka tidak berlaku seperti kehendaknya. Maka jatuhlah pada i'tiqadnya nazar itu memberi berkat. Dan tiada nampak padanya yang memberi berkat itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia faham begitu, berdosa dia bernazar. Dia faham macam mana? Dia duk faham kata kalau aku tak nazar tu hadap lagi. Ni anakku nak faizah ni.
Ni anak pun minta universiti, nak masuk universiti. Kalau aku tak nazak, kata kalau anak dapat universiti, saya nak puasa seminggu. Kalau aku tak nazak macam tu, takut Tuhan tak bagi anak aku masuk universiti. Jadi kalau aku dah nazak, Tuhan jadi macam terpaksa lah. Sebab apa? Syekh ni dah nazak, kena bagi dah. Dia tu ingat macam tu. Kalau dia ingat macam tu, itu haram. Dia kata. Tuhan dia nak bagi, kalau dia tak mau bagi, kan dia tak ada syarat kat dia. Jangan kata pasal dia nazar lah Tuhan bagi. Tuhan nak bagi, Tuhan tak mau bagi, itu hak Tuhan. Itu hak Tuhan. Bukan kerana hang nazar maka Tuhan bagi. No, bukan macam tu. Siapa yang ingat macam tu, salah dan berdosa dia. Ini dia nak abang. Itu kata Qurtubi yang pertama. Yang kedua, orang yang mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi berkat. Dia mengaku kata Allah yang bagi, ya Allah bagi tak bagi ni Allah. Yang tu dia mengaku. Tetapi bersebab dan berwasitah, iaitu jikalau tiada ia bernazar, tiada Tuhan sempurnakan kehendaknya. Apa macam tadi juga. Cuma dia mengaku kata memang Tuhan bagi, dia kata. Tapi kalau tak sebab aku nazar, dia tak bagi. Hak tadi ni apa dia? Hak tadi ni dia kata pasal aku nazar ni Tuhan bagi. Sikit je beza tu. Tapi dua-dua ni salah di sisi agama. So, kita dengan Allah ni minta ya Allah, minta anak saya ni bagi berjaya dunia akhirat. Baiklah dia ambil dari dunia ni, minta bagi jadi elok ke dia, mintalah dia dapat masuk universiti belajar boleh elok, mintalah dia boleh mengaji tinggi mana dia nak mengaji bagi dekat dia, minta dia dunia berjaya, akhirat dia jadi anak yang saleh. Aku nak yang tu ya, minta ya Allah, minta. Atas Allah nak bagi, kalau tak mau bagi, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baik, bawah tu masalah nazar yang terpuji ialah seperti nazar seseorang yang teringat akan satu ibadah. Misalnya ingat dia akan sembahyang sunat ataupun puasa sunat, maka ia pun berkata dan bernazar dengan tiada kerana apa, hanya hendak dibesarkan dan dijadikannya wajib atas dirinya. Lalu katanya wajib atasku sembahyang sunat sekian-sekian, wajib atasku puasa sekian-sekian. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husin dan Al-Mutawalli dan Al-Ghazali dan Al-Rafi'i. Dan nazar itu qurbah. Dia kata qurbah, boleh mendekatkan dia dengan Allah. Jadi dia tak kuat. Dia kalau nak harap dia nak puasa sunat di Senin Khamis, dia tak ada kekuatan nak buat. Dia nazar baru dia boleh buat. Dia jenis orang macam ni. Ada orang macam ni, dan dia benda tu lagi tak wajib, dia tak buat. Macam duduk sekolah asrama penuh. Kalau sekiranya tak ada peraturan suruh turun sembahyang berjemaah di surau, bakal tak turun. Maka di sekolah-sekolah asrama ni terpaksa diperaturankan. Terpaksa diperaturankan. Sembahyang subuh wajib semua orang turun berjemaah di surau. Warden naik cek bilik satu-satu tengok sahabat tak turun. Wajib buat benda ni pasal apa? Pasal kalau tak diwajibkan, tak ada apa turun sembahyang. Maka tindakan mewajibkan peraturan itu ialah untuk nak bagi tarbiyah ke budak-budak ni. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Ada orang dia macam tu. Dia kalau tak wajib, dia tak buat. Tanya umur dah, dia kata malam ni sampai tahun ni jam 43 lah umur dia lah. Oh 43 lah umur dah. Hang puasa sunat ke Senin Khamis apa duk buat ke? Tanya, tak pernah buat. Kenyih tu tak pernah buat lah. Kenyih tak pernah tu. Dah duk ingat nak buat ni lama dah. Duk ingat nak buat lama dah, tapi tak boleh nak buat. Tapi itulah tu pergi mengaji tu, daripada kata niat pun kira pahala dah. Aku duk makan pahala niat tu lah. Lama dah duk makan pahala niat ni. Duk niat ni tak tahu nak abang lah. Ni hari Ahad, niat dah itu Isnin, so puasa kot. Niat tu pukul 11 orang kan. Pukul 11 duk kerja di pejabat tu, kawan kata jom hari ni kita pergi kena apa tak mana. Mula bergoncang kan. Awak kata aku duk cadang nak puasa kata. Puasa hari Khamis kawan ni kata. Jom sekali je orang kaya tu. Kan kalau tu kita puasa hari Khamis lah. Hari ni dan kawan makan. Jom tu dia mula naik kereta. Jadi duk niat nak puasa ni kira lama dah. Tapi puasa tu tak pernah jadi. Kan? Jenis macam ni. Dia nak kena kunci dengan nazar baru jadi.
Bila dia kunci benda tu jadi nazar. Kalau tak buat berdosa, dia boleh hak orang, kira orang macam ni, dia tahu diri dia lemah macam tu, maka dia terpaksa bernazar untuk nak bagi kuat dia buat benda tu. Maka perbuatan dia bernazar itu, dia kata menjadi qurbah, menjadi pendekat diri dia dengan Allah. Itu okey, dia kata, kerana bahawasanya ialah wasilah kepada qurbah, kepada dekat dia dengan Allah, maka jadilah dia dekat dengan Allah. Tetapi yang lebih baiknya, dia kata yang best kali apa dia, tak usahlah sebarang taat itu dengan nazar dan memberat-berat diri. Tapi dia kata kalau boleh, tak sahlah sampai jadi wajib baru nak buat. Kalau boleh secara sukarela kita buat puasa sunat ni, kalau boleh macam tu, itu yang best sekali, dia kata. Baik, tuan-tuan tengok sebelah. Masalah dia kata nazar yang terbit daripada si bakhil. Ni kita duk baca hadis ni. Sebagaimana yang dikehendaki oleh hadis yang akan datang ini, iaitu satu orang yang menggantungkan nazarnya. Kata dia, jikalau Allah Ta'ala sembuhkan aku daripada sakit ni, maka wajib atasku puasa 3 hari. Dia kata kalau aku lega ni, nak puasa 3 hari. Atau katanya, jikalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala menangkan bicara aku, harta aku RM10,000 ini, wajib atasku sembelih seekor lembu. Dia ada cara kis apa-apa, kalau menang dapat RM10,000. Ada kata kalau menang dapat RM10,000 ni aku sembelih lembu seekor. Kan, lembu berapa ribu? RM1,800. Kan, jadi dia untung lagi RM8,000. Dia duk kira begitu kan. Dia kira begitu. Maka demikianlah bandingannya tiap-tiap nazar itu. Yang dikehendaki ialah untung lebih pada dia. Dia nazar ni kalau dapat banyak ni dia keluar banyak ni. Kalau dapat banyak ni dia keluar banyak ni. Kalau aku menang kes ni dapat RM10,000, aku sembelih lembu seekor. Lembu RM2,000. Dia dapat RM8,000 lagi. Kalau aku menang kes ni, dia kata dapat RM1,000, aku sembelih kambing seekor. Kambing RM500, dia untung RM500. Dia duk main lagu tu dengan Tuhan. Orang hari ni memang dia otak matematik. Orang hari ni otak matematik. Kan? Dia kiranya dia kata ni kalau sembahyang di Masjidil Haram ni, sekali sembahyang dia dah RM100,000 pahala ni. Dia kata macam tu, Umay duduk di sini 5 hari, duduk di 7 hari, 7 hari, tiap-tiap hari pun semayang berapa dia duduk kira, dia kalkulator. Dia duduk kira, satu semayang dia duduk dah RM100,000, kali berapa semayang, kali campur dengan semayang sunat, dia kali, buat balik pahala bekerja. Bawa balik mai sini, bila balik mai sini, dia buat dosa, baru tolak satu. Yang untung ni dia ada berapa ada ni, satu semayang dia ada RM100,000 pahala di Masjidil Haram. Kali berapa semayang, dia punya grand total berapa, tolak dosa baru satu. Tolak tu dia kata aku ada peluang buat dosa banyak. Pasal apa? Pasal balik pahala banyak. Otak matematik yang tak dipakai. Matematik tu bagus, tapi dia pergi salah guna ilmu matematik tu, menyebabkan dia buat dosa banyak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama dengan kes ni, dia bernazar ni, tapi nazar tu tak akan merugikan dia. Dia nazar benda dapat RM10,000, aku sembelih lembu seekor. Lembu baru RM2,000, aku untung RM8,000. Dia duduk main lagu tu, dia kata. Baik, lagu dia kata, maka dengan kerana tamaknya dan sayangnya dan takutnya lepas daripada tangannya barang yang disukainya, dan agar jangan tiada berhasil sebagai kehendaknya, dia duduk nazar tu tujuan nak pergi dapat benda tu. Dan dia tak rugi. Pasal apa? RM10,000 tolak RM2,000, dia ada lagi RM8,000. Dia main macam tu dengan Tuhan. Maka dinazarkannya dengan sedikit daripada yang banyak yang dicadangkan dapatnya. Dapat 10, aku nazar RM2,000 pula. Dia duduk main macam tu. Ataupun bermakna bakhil dia. Dia kata hak jenis macam ni, dia berkira dengan Tuhan. Dengan Tuhan dia berkira. Orang macam ni bakhil. Dia tak ingat ni hak Tuhan bagi kat dia ni. Tuan-tuan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhan kata kalau hang cuba nak bilang nikmat yang Tuhan bagi dekat hang tak dapat bilang. Pagi-pagi boleh celak mata, boleh bangkit berjalan pergi pancuk tu nikmat tuan-tuan. Nikmat tuan-tuan. Berapa ramai tu ada general hospital tepi sana tu yang celak mata pagi pun tak boleh bangkit. Tak boleh bangkit. Allah tak bagi sihat, Allah bagi sakit. Kita ni celak mata pukul 3 pagi, pukul 4 pagi celak mata, bangkit cepui, kata boleh masuk pancung, boleh. Nikmat Tuhan bagi. Makan ni tak tolak.
Makan ni tak tolak. Dia kata ni ustaz ni boleh ke? Allahu Akbar. Saya tolak plastik, batu, kayu, kaca. Yang tu ya. Hal lain ni insyaAllah Tuhan bagi tuan-tuan. Dia lalu nikmat Tuhan bagi. Nikmat keluarga, nikmat anak pinak, nikmat anak pinak berjaya, nikmat rumah tangga bahagia. Tuhan kata la tuhsuha. Hang bilang tak ada hadis bilang nikmat Tuhan bagi. Pasal apa tak nak buat amal dekat Tuhan? Kita berkira pasal apa? Ini dia kata ni orang macam ni bakhil. Yang ni bernazar itu kerana ada sebab, bukannya semata-mata suka hati, rela hati dan mau berbuat taat lebih daripadanya. Maka itulah sebagai kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan hanya dikeluarkan dengannya, yakni dengan nazar itu, daripada si bakhil. Nabi kata nazar ni dia terbit mai daripada orang kedekut, orang bakhil saja. Dia kata. Maka kata At-Tirmizi, bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih, dan bermula amal atas ini hadis di sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain daripada mereka itu memakruhkan nazar. Ulama tetap nak pegang kata nazar ni makruh. Kalau boleh tak buat. Ibadat ni kita rasa rela hati nak buat, kita buat itu lebih baik daripada kita pergi wajibkan benda tu baru kita nak kena buat. Dia kata ulama memakruhkan nazar ini, dan juga bernazar taat, maka disempurnakannya dapat pahala. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab fi wafa'in nazri, iaitu bab pada menyempurnakan nazar. Ini cerita kalau dah kita bernazar, kita nak menyempurnakan dia macam mana. Kemudian dia mai pula kaifa kana yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang bagaimana sumpah Nabi. Nabi kalau bersumpah dia sebut apa? Nabi sebut wallahi ke? Nabi sebut apa? Apa yang Nabi biasa sebut ketika Nabi nak bersumpah? Lepas tu dia main fi sawabi man a'taqa raqabah, pahala orang yang memerdekakan hamba. Lepas tu dia main satu tajuk yang menarik, bab fir rajul yanqumu khadimah, iaitu bab yang datang pada menyatakan satu orang yang tampak muka khadam dia. Muka ni tuan-tuan, dalam Islam, daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita, muka adalah bahagian yang paling sensitif. Paling sensitif. Itu sebab dia akan main, untuk kita akan jumpa insya-Allah tajuk bagaimana Nabi pesan kepada suami, kalau dia hot macam mana pun dekat bini dia, wala tadribil wajha. Nabi kata jangan tampak muka. Hak kaki panas baran ni, muka dia geram ke ni? Muka dia geram ke ni? Dia hangat dekat bini dia, dia tengok muka bini dia tu kembang kempis, dia nampak muka tu, dia nak buah muka. Muka ni benda paling sensitif. InsyaAllah kita akan baca kenapa muka itu terlalu sensitif. Apa sebab Islam larang pukul muka. Bagi orang yang buat salah dalam Islam pun, yang kesalahan itu membawa kepada hukum sebat. Tidak boleh sebat muka dan beberapa part lain di badan manusia ni. Islam dia dah tentu dia dah specify dah kawasan mana boleh, kawasan mana tak boleh. Muka dia antara benda yang paling sensitif. Bukan suami dengan isteri saja, pak dengan anak pun jangan muka. Jangan muka. Kan kita duk tengok drama gambar Melayu, gambar apa semua kira nak sepak muka. Muka ni jangan. Islam larang sangat kita pergi buat di muka ni. Kemudian dia main tajuk fi karahiyatil halaq bi ghairi millatil Islam. Orang yang bersumpah dia sebut lain daripada agama Islam. Lepas dia main satu tajuk yang juga penting, fi qada'in nazri 'anil mayyit. Cerita tentang satu orang bernazar mati, tak ada nak tunai nazar. Kita suami dia, kita isteri dia, kita anak dia. Macam mana kita nak khabar nazar yang dibuat oleh si mati ini kerana dia tak ada nak tunai nazar dia. Ini important kan? Important. Dan kita akan selit di dalam tajuk ni itu tentang persoalan semasa yang orang duk tanya bila main musim raya haji, banyaklah SMS masuk. Tanya ustaz, boleh tak boleh ustaz, saya nak buat korban untuk arwah bapa saya. Boleh tak boleh ustaz, saya nak buat ibadat korban untuk arwah isteri saya.
Ni cerita orang mati ni, boleh tak boleh kita nak buat apa-apa ke dia? Dia ada perbincangan di dalam hadis-hadis ni. Kemudian habis jilid yang kita baca ni, nak kena bincang dengan Imam Tak pula. Kuliah nak sambung dah, pakai habis sambung dia dah. Dia kena tengok pula. So insyaAllah lepas ni kita akan masuk di Wafa'in Nazri, iaitu bab menyempurnakan nazar, bagaimana caranya. Nah, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.